Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sudah menonton Sekilas Fakta 16 Mac 2020 bersama saya, Syazwana Amir. Pengarah Komunikasi Amanah Negara Khalid Samad hari ini menarik balik kenyataannya serta memohon maaf kerana membuat serangan peribadi terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Saya telah dihubungi oleh Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang semalam. Beliau menasihatkan saya supaya menarik balik kenyataan saya menyerang secara peribadi terhadap Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, di mana saya telah berkata Presiden PAS sudah tidak center apabila beliau berkata sesiapa yang ingin mempelajari politik Islam boleh rujuk kepada PAS. Ya. Saya dengan ini menarik balik perkataan Presiden PAS sudah tidak center dan meminta maaf. Ini kerana saya tidak berniat untuk membuat serangan peribadi terhadap beliau. Ya, tak ada untungnya kita buat serangan peribadi pun. Beralih kepada perkembangan pemilihan bersatu, Mukhris Mahathir akan mencabar Muhyiddin Yassin bagi jawatan Presiden Bersatu pada pemilihan parti Jun depan. Perkara itu diumumkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Bersatu Syed Hamid Alba dalam sidang media di Ibu Pejabat Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya hari ini. Calon Presiden ada 3 calon. Satu calon ialah Yang Berhormat Perdana Menteri, Presiden Parti, dia mempertahankan jawatan dia dan dia dicabar oleh oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Datuk Seri Mukhris dan untuk Presiden lah, dan lagi seorang saya tak berapa tahu namanya. Dr. Mahathir Mohamad menang tanpa bertanding jawatan Pengerusi Bersatu apabila beliau menjadi satu-satunya calon yang mengemukakan borang bertanding jawatan berkenaan. Untuk calon pengerusi yang amat berbahagia, Yang Amat Berhormat Tun Bahagia. Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir. Dia pasal saya cakap Yang Amat Berhormat pasal dia masih MP. So dia dia bertanding balik dia punya jawatan sebagai pengerusi, dan jawatan pengerusi ni tak nampak ada apa-apa calon yang lain. Perkembangan terkini wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba memaklumkan Malaysia mencatatkan 125 kes bagi COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan positif sebanyak 553 kes. Sementara itu, 12 pesakit berada di unit jagaan rapi ICU dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau juga turut dilaporkan berkata 95 daripada 120 kes baru berkaitan kes kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Seri Petaling. Terdapat 125 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 553 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 125 kes baru yang dilaporkan ini, sebanyak 95 kes positif COVID-19 adalah berkaitan dengan kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Sehingga kini, seramai 12 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Kita tunggu malam ini pengumuman oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Itulah respon Dr. Adham Baba apabila ditanya pemberita sekiranya Malaysia perlu diarahkan perintah berkurung. Ya, kita akan menunggu pengumuman Perdana Menteri pada malam ini. Ya. Pengumuman Perdana Menteri kita tunggu saja. We have to come and tonight, ya, tonight. Jam berapa? Jam 9 lebih kurang. Kita akan ada. Tunggulah malam ni pengumuman. Ada cakap tadi, kita dah bekerja di tahap mitigasi sebenarnya. Walaupun dia masih lagi late containment.
So akan ada pengumuman penting daripada Perdana Menteri pada malam ni. Bekas Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye menggesa kerajaan menutup premis institusi pendidikan selama sebulan. Sekolah College University Tadika perlu ditutup selama sebulan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Hentikan perhimpunan selama sebulan termasuk semua aktiviti kegiatan keagamaan, sosial, sukan, tambah Lee. Ahli Parlimen Gopeng itu berkata, tujuan kawalan adalah untuk melambatkan atau mencegah wabak berkenaan menjadi lebih parah sehingga musim panas di atmosfera utara atau rawatan berkesan ditemui. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 1 tahun lagi untuk penghasilan vaksin wabak itu. Baiklah, sekian sahaja dari saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.